Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah kita dapat jumpa lagi pada pagi ini. Mari kita ajak diri kita, ajar diri kita, beritahu hati kita. Sewajarnya kita ni bila dapat nikmat, dapat duduk dalam majlis yang baik, dapat datang pada majlis ilmu, kita mesti lahirkan nombor satu, lahirkan rasa syukur, kerana itulah adab seorang hamba dengan Tuhan dia. Apa saja kurnia adalah daripada nikmat daripada Allah, maka jawablah kurnia itu dengan syukur supaya Allah tambah nikmat, dapat datang belajar lagi, dapat faham lagi, dapat amal lagi, dapat ikhlas lagi, dan dapat tambah buku amal hinggalah satu hari nanti Allah panggil kita pulang dan kita mencapai satu benda yang penting, iaitu redha Tuhan. Itu tujuan kita datang. Okey, hari ini kita nak masuk bab yang penting. Salah satu perkara yang mengesahkan solat, iaitu hendaklah suci daripada hadas kecil, dan nak angkat hadas kecil itu adalah dengan wuduk. Satu perbuatan nama dia wuduk. Jadi wuduk ni dia punya silibus. Kita mesti faham. Kita mesti faham benda ni. Mesti faham. Satu, mesti belajar dulu definisi wuduk. Mesti dapat dengan lengkap. Pakej wuduk ni mesti belajar dengan lengkap, macam benda-benda lain lah. Betul? Belajarlah dia punya fardu. Ni fardu wuduk. Dia ada, dalam tu dia ada 6 perkara. Belajar ni dulu, kita belajar dia. Ikut aturan lah. Lepas tu dia ada syarat sah. Syarat sah ni ada 12 perkara. Lepas tu campur 3 perkara. 3 ni untuk orang yang istiazah, untuk orang yang sentiasa berhadas, orang kencing tak tos, orang istiazah, orang buasir, semua ni. Jadi tapi kena belajar semua sekali lah. Ni 15 perkara. Kita akan masuk semua ni nanti. Kita akan masuk satu. Ni satu. Ni 2. Lepas tu nombor 3, belajar pembatal wuduk. Pembatal wuduk ni ada berapa? Dalam kitab ni tulis ada 6. Ada 6. Pastikan kita dapat semua-semua ni. Faham lah. Ni 15. Ni 6. Ni 6. Ini yang utama dulu. Ini yang sangat penting. Lepas tu dia ada lagi lah sunat. Sunat wuduk. Dalam ni ada sunat wuduk. 16 15 perkara. Ini 15 perkara. Betul lagi satu makruh.
Makruh ni ada 7. Makruh 7. Lepas tu lagi satu, larangan pada yang berhadas kecil. Maknanya orang yang tanpa wuduk, orang tak ada wuduk. Larangan orang yang berhadas kecil. Maknanya orang ada kecil ni, dia tak boleh buat apa. Berapa perkara tak boleh buat. Kat pada saya tak ingat. Dia sebelum bab solat. Ada 5 perkara. Okey. Ini 5. Ini 15. Ini 7. Jadi wuduk ni dia kena belajar 15, 21, 27, 32, 47, 53 perkara. Mesti faham satu. Faham dengan detail. Sekali belajar, faham, okey, lengkap. Wuduk punya cerita dah habis. Wuduk cerita dah habis. Kalau gagal, terutama benda ni, yang ni, 1, 2, 3, habis. Takut wuduk salah. Wuduk salah jangan cerita pasal solat lah. Tak cerita dah. Wuduk pun dah salah lah, macam mana nak cerita? Ni yang pentingnya ni. Jadi nombor 1, nombor 2, nombor 3, inilah dipanggil kaifiat. Ini yang dipanggil kaifiat ni. Ni. Itu nama kaifiat. Jadi beramal ni, setiap amalan ni dia ada kaifiat. Kaifiat ni lah nama dia, cara-cara, kaedah, bagaimana nak buat. Apa syarat dia, apa fardu dia. Kalau dalam wuduk panggil fardu, kalau solat panggil rukun. Apa membatal dia. Pegang kaifiat ni kemas-kemas. Dan mengetahui selok-belok dia, ruang lingkup dia macam mana. Benda ni tak ambil masa yang lama. Belajar je, dah mantap je, okey lah. Maksudnya kita dah faham lah. Tapi malang lah kalau kita wuduk, kita ni pun tak reti, ni pun tak reti, susah lah. Maksudnya ada probability, ada kemungkinan besar, kita akan buat silap dalam wuduk. Wuduk silap, habis lah semua. Tak cakap apa-apa lah. Tak guna lah. Nak cakap pasal rukun sembahyang pun tak guna. Jadi bermula dari sini lah. Bermula dari sini. Kenapa? Kenapa kita kena belajar betul-betul ni? Balik pada asal lah. Syarat sah solat ada 8 kan. Salah satu 8 inilah dikatakan suci daripada hadas. Yang dia bagi 2, satu hadas kecil, satu hadas besar. Suci daripada hadas kecil ni maknanya kita mesti memiliki wuduk. Tahu? Mesti memiliki wuduk. Wuduk macam mana? Wuduk yang ikut syarat, wuduk yang ikut fardu, wuduk yang tak batal. Ni benda ni, kaifiat ni kita buat betul-betul, baru kita suci daripada hadas kecil. Suci daripada besar, kita mandi hadas dengan betul. Kalau wuduk betul, mandi hadas tak betul, betul tak pakai. Sebab tu wuduk ni dia jatuh dalam bab taharah. Tu saya kata belajar betul-betul tau. Faham betul-betul. Jangan salah. Nanti ada degree.
civil engineering. Ini tak faham. Oi, bahaya. Degree 5 tahun belajar. Ini bukan 5 tahun belajar, tak belajar 5 tahun. Tapi kalau kita tak ada rasa nak belajar dengan sungguh, kita diganggu pada solat kita lah, diganggu pada amal kita lah, menyebabkan amal kita ditolak. Amal kita ditolak. Kita sama kategori macam orang tak semayang. Kenapa? Amal tak sah. Jadi dia mengesahkan solat. Bila mengesahkan solat, kita kena ambil perhatian. Kita kena ambil alert. Ni apa? Ni apa? Ni bagaimana? Ni kaitan? Ni beza apa? Gitu. Banyak benda nak kena tahu lah. Kalau tak pernah belajar dengan detail, sekali belajar baru kita nampak. Ui, aku tak tahu rupanya. Betul. Tunggu saya cakap. Tu ada, kalau kita kat Putrajaya tu, masa apa? Ceramah awal Muharram tu ni. Lepas ceramah dia jumpa saya. Saya cerita pasal hijrah. Tapi kita cerita jugalah macam mana kita kena hijrah untuk masuk dalam ilmu-ilmu ni. Kita cerita sikit lah. Ni sikit, ni sikit, ni sikit. Dia kata dengan saya, Ustaz, saya rasa saya bukan wuduk lah. Tapi bukan berwuduk tau. Saya rasa macam saya main air je lah. Kenapa? Saya rasa saya banyak salah lah. Tengok. Itu saya tak cerita detail lagi tau. Saya cerita sikit je. Gini, 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 gini. Dia dah nampak lah salah dia. Lepas tu kita kena belajar, kita kena masuk dalam ni betul-betul. Sampai faham. Okey. Hari ni kita nak mula. Ikut sunan. Ni dulu. Okey. Salin jangan tak salin. Tak salin tak dapat. Tu ada makcik tu kata, Ustaz, saya belajar dengan Ustaz, saya penat lah. Saya penat nak salin lah. Makcik janji tak salin lah. Macam dengar je. Nak dengar pun penat. Allah, dengar pun penat macam mana nak belajar. Tapi dia tak apalah, umur dia 70 lebih. Kita ni muda lagi. Ni dulu. Belajar tu dulu. Faham yang asas-asas dulu. Nanti kita akan pergi ke depan. Okey. Fardu wuduk. Dia ada nombor 1 tu kat kitab tu. Fardu wuduk 1. Nampak? Baca kat bawah. Baca bawah dulu. Wajib wuduk, dia kata, serentak dengan wajib semayang yang 5 waktu. Bagaimana telah diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Wuduk itu pecahan, maknanya ada hadis yang kata, dalil kata nak wuduk ni kena, nak semayang ni kena wuduk. Kalau dalam ayat Quran, apa dalil kata nak semayang kena wuduk? Surah apa? Al-Maidah ayat 6. Nanti kita buka lah, nanti tengok sini lah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu nak solat, hendaklah kamu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Gitulah. Ayat mandi wajib pun situ, satu ayat. Ayat tayamum pun situ, dalil-dalil dia. Surah Al-Maidah ayat 6. Okey. Wuduk itu percahan daripada perkataan wadha'ah. Wuduk itu pecahan daripada perkataan wadha'ah. Itu apa tu? Itu definisi. Dia daripada perkataan wadha'ah. Kalau Rumi dia tulis D kan, D. Dia kan D di dot. Wadha'ah. Dia daripada perkataan ni. Dan membawa erti tulis itu. Perbuatan menggunakan air. Apa erti ni? Cantik. Apa lagi? Bersih. Cantik bersih bercahaya. Ni makna wadha'ah. Maknanya wuduk ni dari segi bahasa atau lurah. Ini makna dia. Ni makna dia. Maknanya bila dia terjemah daripada perkataan Arab ke perkataan Melayu, itu maknanya dari segi bahasa. Lurahi. Maknanya terjemah wuduk ni dia ambil dia perkataan ni. Apa makna perkataan ni? Ni.
meja. Melayu dia, apa English dia, table. Gitulah. Dia cuma translate. Itu perkataan ni dia translate. Dia kata dari segi syarak. Kalau dari syarak maknanya dari segi istilah. Istilah syarak. Ini dari segi bahasa. Bila dari segi bahasa, kita kata kedudukan dia adalah terjemahan. Translate. Dari segi istilah syarak, dia menghuraikan apa dia terjemahan tadi mengikut makna yang dikendaki. Itu maksud dia. Dia menghuraikan ni, wada'ah ni, istilah syarak ni apa? Syarak ni undang-undang agama. Mana syarak? Mengikut kehendak undang-undang agama, apa maksud wada'ah? Itu beza tu. Itu kira tu. Apa wada'ah ni? Perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu. Dia adalah perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan apa ni? Menggunakan air. Kalau tak guna air, guna debu, tak adalah nama wuduk. Nama lain pula, tayamum. Menggunakan air pada anggota apa? Anggota rela tertentu. Sini tak ada rela jaga. Kalau pergi ngajar dekat Pekeso, rela jaga kat lift. Satu lift 4 orang. Allah. Sementara nak nunggu naik lift pun dah 10 minit. Beratur panjang. Tapi tak apalah. Dah undang-undang gitu, sini boleh masuk 5 orang. Anggota tertentu. Kita tambah lagi. Dengan niat angkat hadas kecil. Dan kita ditambah itulah, ada kita ditambah sini lagi jelas. Okey, mari kita faham sama. Dia kata dia adalah perbuatan. Nampak? Dia tak sebut pun macam semayang. Perbuatan, perkataan tak sebut. Dia sebut perkataan. Dia kata wuduk ni adalah perbuatan. Tak ada perkataan. Kenapa? Dalam perbuatan wuduk ni, dia tak ada bacaan yang wajib dia baca. Tak ada. Kalau dia baca pun sunat. Tak ada perkataan yang wajib dia baca. Faham tak ni? Tak ada perkataan yang wajib dibaca. Tapi kalau dalam semayang, ada perkataan yang wajib dibaca. Fatihah, takbiratul ihram, tahiyat, selawat, ucapan salam. Sebab tu semayang ini nama dia pada istilah perkataan, beberapa perkataan, beberapa perbuatan. Tapi wuduk ni dia kata perbuatan aja. Perbuatan apa ni? Ada 2. Satu basuh. Satu sapu. Ini 2 jenis perbuatan ni. Satu basuh, satu sapu. Dia gunakan air, dia basuh pada anggota tertentu. Maknanya bukan semua anggota, yang tertentu je. Ni basuh ni, anggota apa dia basuh? Ada 3. Apa? Muka, tangan, kaki. Sapu ni apa? Kepala. Nampak tak? Ni nama dia perbuatan. Ni nama dia anggota tertentu. Maknanya bukan semua anggota. Anggota tertentu. Memahami definisi dulu dengan guna air. Jadi kalau kita tengok dia gitulah. Ini muka, ini tangan, ini kepala, ini kaki. Inilah dia katakan anggota tertentu. 4 ni. 4 anggota ni. Lepas tu
Ini basuh. Ni sapu. Ni balik tadi balik basuh. Okey. Sapu dan basuh inilah nama dia perbuatan. Itu nama dia perbuatan. Sapu dengan basuh. Apa beza basuh dengan sapu? Apa beza dia? Kalau kita tahu, kita tahu beza. Mesti kita tahu beza. Kita kenal kambing, kita kenal lembu. Mesti tahu beza. Betul? Apa beza BPF dengan apa? B apa? Datuk Larul? BPP. Mesti ada beza. Kalau takkan nama lain. Betul? Ada fungsi dia yang beza. Apa beza JKR dengan KKR? Mesti ada beza. Betul? KKR ni pembuat dan pemegang dasar. Betul ke saya cakap gitu? JKR ini pelaksana, implementation. Agaknya lah. Saya baca juga ni apa beza kementerian dan jabatan. Bacalah kerana untuk nulis kita. Sama je ni. Apa beza basuh dengan sapu? Kenapa dia tak kata basuh kepala? Kenapa dah orang kata sapu kepala? Apa beza perbuatan ni? Apa beza? Okey, basuh ni syarat dia mesti air mengalir. Air berlari di atas anggota. Kalau orang kita kata, berlari maksud apa? Dia mesti lalu ni. So, kalau kita ambil wuduk, kita ambil kolah. Nampak? Kita ambil air tu, kita larikan dekat atas anggota wuduk. Biar dia jalan. Nampak? Biar dia jalan. Tu nama apa? Basuh muka. Gosok tak wajib. Kalau ambil pipe tak apa. Janji dia mesti kita gosok tu takut ada benda halang air. Dia kena lari atas anggota wuduk. Sapu tak. Ambil air, pump dah. Beza dia apa? Ini mesti berlari air ada anggota wuduk. Ini tak wajib lari air wuduk. Tak wajib mengalir. Ini mesti mengalir. Tu dua perbezaan. Itu beza yang kita kena tahu. Jadi kalau kita tengok anggota dia ada berapa? Anggota wuduk ada berapa? 1, 2, 3, 4. Dengan niat. Maknanya ada satu benda dia kena buat, nama dia niat. Niat apa? Niat mengangkat hadas, halangan yang menyebabkan tak sah ibadat pada badan kita. Jadi kita niat apa? Angkat hadas. Kalau kita ada hadas patut sembahyang, maknanya kita ada wuduk lah. Tak sah sembahyang kita. Jadi nak angkat tu mesti gunakan air, mestilah basuh ni, mestilah sapu ni, dan waktu nak mulakan perbuatan tu mesti niat. Tu niat. Lepas tu dengan tambah lagi syarat tertentu. Apa syarat dia? Tadi kita cakap tadi 15 syarat sah wuduk. Tak boleh main suka-suka basuh, tak boleh air apa nak ambil, mentam tak boleh. Ada syarat. Tu dia syarat tertentu ni. Lepas tu ini pula kena ikut susunan. Lepas ni. Lepas ni basuh, baru basuh ni. Lepas ni basuh, baru basuh ni. Okey. Siapa nama pegawai yang mengaturkan ni? Yang memastikan perjalanan ni betul? Ada satu benda yang nama dia, aku nak tengok ni betul. Dia mengatur ni. Nama apa? Pegawai tu nama dia pegawai tertib. Dia yang ngatur kan. Beratur. Okey. Scan. Ni sana masuk. Masuk tank. Tu pegawai tu. Buat ni dulu. Ni buat dah betul baru buat ni. Dah betul baru buat ni.
dah betul baru buat ni. Jadi perjalanan ini, aturan ni, nama dia tertib. Kenapa? Itulah antara syarat-syarat ni, nak guna air pada perbuatan ni, mestilah dia mengikut perjalanan aturan yang betul. Tak boleh main suka. Betul? Tukar hati nak basuh apa dulu, tak boleh. Okey. Mana ulama ambil dalil? Kata lepas basuh muka, basuh tangan. Lepas tu sapu kepala. Lepas tu basuh kaki. Mana dia dapat? Itulah kita kata tadi. Tengok surah. Sama juga tadi, ayat tadi. Surah Al-Maidah. Ayat 6. Jika kamu nak solat, hendaklah kamu basuh muka kamu, basuh tangan kamu sesiku, sapu kepala kamu, basuh kaki kamu. Dia dah tunjuk aturan-aturan tu. Jadi Rasulullah buat ikut aturan ni. Dan ulama berkata inilah dalil yang mengatakan tertib ini perlu dikawal. Apa aturan dia? Aturan tadi tu. Kalau anak kita tanya, kita tahu apa nak jawab. Betul? Anak kita sekolah menengah, dia tanya kita. Dia tanya apa? Kenapa kena basuh muka dulu? Kenapa tak boleh nak basuh kaki dulu? Selalu kan orang mana-mana basuh kaki dulu. Betul? Kenapa Along tak boleh basuh tangan dulu? Wuduk. Basuh juga. Muka basuh kemudian basuh juga. Tak boleh. Kena ikut aturan. Siapa cakap? Quran cakap. Kat mana? Kat situ. Jadi kita punya ilmu ni meningkat sikit lah. Betul? Dulu kita buat basuh juga, bukan tak basuh, buka dulu. Mana dalil kita? Mana ilmu kita tak ada dalil. Kita tak tahu apa sumber. Patutnya kena dah tahu kat mana, baru lebih teratur. Ini dah tak tahu kat mana, buat pun salah. Habis ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 itulah nama dia fardu wuduk. Itu 6 tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bertertib. Ini nama dia apa? Serentak. Basuh muka, waktu air kena kat muka, niat latih. Niat latih. Kenapa basuh muka niat latih? Nanti kita belajar dekat niat. Ada sebab dia. Kenapa tak boleh masa basuh tangan niat? Tak boleh. Ada sebab dia. Sebab tu dia memiliki syarat-syarat tertentu. Dekat mana nak niat, apa air boleh pakai, macam mana mengesahkan dia. Itu nama syarat tu. Okey. Inilah dikatakan definisi wuduk. 1, kena faham perbuatan apa. 2, kena faham apa anggota dia. 3, kena faham tujuan dia. 4, kena faham apa syarat dia. Jadi perbuatan itu nama dia fardu. Syarat itu nama dia tertib. Syarat sah juga dekat situ. Pada niat dia apa? Mengangkat hadas kecil. Jadi dia punya susunan dia gitulah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi fardu wudu ada 6. Kita kena faham definisi dia. Definisi ni pun dia dah terangkan benda yang banyak sebenarnya. Dia dah terangkan banyak benda. Lepas tu secara asas dia, nanti kita nak pergi dekat niat. Tapi saya nak terang benda dululah, takut nanti terlepas. Niat wuduk ni dia ada 2 kaedah. Yang mudah-mudah lah kita cakap. Saja aku ambil wuduk, atau kita kata saja aku berwuduk pun cukup. Atau dah ada satu lagi kaedah niat, saja aku angkat
hadas kecil. Ini ada dua kaedah. Tapi tak semua orang boleh guna ini. Semua orang boleh guna ni, tapi tak semua orang boleh guna ni. Okey, satu. Keadaan yang pertama. Kalau orang itu dia sentiasa berhadas, daimun hadas, dia istiadah, ni sentiasa berhadas. Dia kencing tak tos, dia sentiasa berhadas. Dia tak boleh niat macam ni, dia kena niat ni. Faham Sebab dia sentiasa berhadas, dia tak boleh angkat hadas dia. Jadi orang yang istiadah kena niat ni. Kalau niat ni tak sah. Lepas tu dah kena faham sebelum tu darah macam mana yang dikatakan istiadah. Itu kalau tak faham susah, lagi susah. Nanti diingatkan dia haid, rupanya dia istiadah. Dia tak semayang, dia kata dia haid, rupanya dia istiadah. Orang istiadah kena semayang. Diingatkan dia istiadah, dia semayang, rupanya dia haid. Haram pula perbuatan semayang tu. Tu kalau tak tahu benda ni, istiadah haid ni susah lah. Kita kena belajar. Kena belajar macam mana kiraan hari-hari, bilangan hari kena belajar. Nanti kita masuk dekat bab haid nanti. Dah sampai bab haid. Belum belum. Tapi kalau tak faham tanya. Jangan tunggu, lambat nanti. Nanti semayang semua salah ni, susah. Saya aku angkat hadas. Jadi kalau kita ni sentiasa berhadas, kita pakai ni. Satu. Atau kita ada wuduk. Katakanlah saya subuh tadi ada wuduk lah. Lepas tu saya dah sampai subuh. Saya sampai kat sini. Saya sampai tadi sebelum pukul 8, 7.45 saya masuk surau. Saya nak sembahyang duha. Wuduk ada lagi, dah ada dah wuduk. Dari rumah memang ada wuduk dah. Dari masjid dia tu datang sini. Ada wuduk. Tapi saya nak barui wuduk. Tu nama dia tajdid. Tajdid wuduk. Tajdid ni maksud dia apa? Membaharui. Membarui wuduk. Jadi tadi subuh ni ada wuduk. Mesti ada wuduk dalam tubuh. Lepas tu saya solat. Solat subuh. Lepas tu katakanlah pukul 9 saya nak sembahyang duha. Dalam keadaan saya ada wuduk, saya boleh juga ambil wuduk sekali. Itu nama dia membarui wuduk. Okey. Bila barui wuduk, saya tak boleh niat pakai ni. Saya kena niat pakai ni. Kenapa tak pakai ni? Saya tak ada hadas. Sebab saya ada wuduk. Habis nak barui wuduk, memang barui wuduk yang ada pahala. Nabi kata cahaya atas cahaya. Kan? Jadi bila nak barui wuduk, saya tak niat pakai ni. Tak niat pakai ni sebab saya tak ada hadas. Kalau saya niat pakai ni, maka wuduk yang kedua tu tak dapat pahala lah. Sebab saya tak ada hadas. Jadi saya pakai ni. Pakai ni, ada pahala untuk wuduk kedua. Kenapa? Saya berwuduk. Saya bukan angkat hadas. Faham tak ni? Ada orang tak faham Belajar semalam ada orang tak faham Akak tu dia balik. Pergi tadi WhatsApp balik. Benda ni tak susah sebenarnya. Kena faham apa dia angkat hadas. Itu je. Jadi bila wuduk ni dah diguna untuk solat, maka sunatlah dia ambil wuduk balik. Itu nama dia membaharui wuduk. Jadi niat dia macam ni. Tadi orang yang istiadah pun niat dia macam ni. Dia tak boleh niat ni. Okey. Kalau saya angkat wuduk, okey, ni lagi contoh lain. Saya solat, saya angkat wuduk, saya solat subuh. Lepas tu saya nak keluar rumah, contohnya pukul 8, saya ambil wuduk balik. Faham? Pukul 9, saya nak sembahyang duha. Wuduk ni, saya tak semayang lagi. Saya tak pakai lagi. Jadi pukul 9 saya kata, nak barui wuduk. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Wuduk ni belum digunakan. Tak? Wuduk ni belum digunakan. Sebab tu tak boleh barui. Macam ni, solat subuh, dah ambil wuduk, solat, wuduk ni dah digunakan. Bila digunakan, boleh renew.
Faham? Ini wuduk ni tak digunakan. Katakan duha pukul 11 sekalipun. Ambil wuduk pukul 8. Duha pukul 11. 3 jam. Lama tu. Tapi tak sunat juga untuk kita baru wuduk. Kenapa? Wuduk ini belum digunakan. Faham ke tak faham ni? Wuduk ni dia boleh renew bila kita dah pakai. Kita dah pakai. Kita dah ada dan dah pakai. Macam kita renew lesen lah. Pergi pun office. Encik nak apa? Renew lesen. Mana lesen? Lesen tak ada. Tak ada mana renew. Office kata kelakar lah awak ni. Awak tak ada lesen, renew lesen. Macam ni lebih kurang. Ni, guna dulu wuduk ni untuk solat. Baru boleh. Ni. Macam ni lah. Subuh, dia wuduk, dia solat, dia nak duha, dia sunat buat ni. Bukan wajib, sunat. Tak buat pun tak apa. Tapi kalau dia macam ni, dia dah wuduk pukul 8, dia tak buat apa-apa lagi, pukul 9 dan duha, dia tak sunat buat ni. Kenapa? Wuduk tadi belum pakai. Ustaz, istilah pakai tu maksud Ustaz solat. Mana kita solat, tak kira solat sunat ke wajib. Mana kita dah solat, kira dah terpakai dah pakai tu. Kita boleh renew lah lepas tu. Sunat, bukan wajib tau. Sebab bila kita solat, wuduk tak batal. Faham? Kita solat, wuduk tak batal. Sama juga gini. Orang istiadah, dia dah solat subuh, katakanlah wuduk tak batal, dia solat duha, dia tak payahlah ulang balik wuduk. Walaupun dia istiadah, orang istiadah ni setiap kali solat kena ambil wuduk lain. Sebab martabat wuduk dia ni tadi adalah pada solat fardu. Maka dia dapatlah untuk buat sunat. Faham Orang istiadah ni kena ambil perhatian. Orang kecil tak tahu kena ambil perhatian. Sama juga, katalah kita sembahyang isyak, orang istiadah ni sembahyang isyak kat masjid, lepas tu datang jenazah. Okey. Tadi sembahyang isyak ni fardu ain. Jenazah ni fardu apa? Fardu kifayah. Jadi dia tak payah ambil wudu balik, dia boleh sembahyang terus fardu kifayah. Kenapa? Martabat fardu ain ni lebih tinggi daripada fardu kifayah. Faham orang istiadah kena faham tau. Nak ambil wudu mesti tunggu masuk waktu. Mesti tampal, mesti sumbat. Tampal benda tu, basuh kemaluan, tampal baru boleh wuduk. Dan perbuatan ni kena betul-turut. Kita cakap banyak kali benda ni. Jangan istiadah, salah ambil wuduk, habis. Amalan semua salah. Sebab tu dah kena belajar. Tu ada orang tanya. Kalau istiadah, dia nak sembahyang fardu, dia kena tunggu masuk waktu. Baru dia boleh basuh kemaluan, baru dia boleh tampal, baru dia boleh ambil wuduk. Dan dia kena sembahyang. Empat-empat ni kena betul-turut. Itu kalau sembahyang fardu. Katakanlah dia nak sembahyang jenazah. Masa bila dia boleh mula ambil wuduk? Masa dia meninggal, dia pergi masjid, dia nak sembahyang jenazah. Kalau sembahyang fardu, masa waktu. Okey, dalam kitab Fathul Mu'in dia sebut, orang yang istiadah, orang yang kecil tatus, orang yang sentiasa berhadas, kalau dia nak sembahyang jenazah, dia tak ada wuduk, dia nak ambil wuduk, dia hanya boleh mula ambil wuduk apabila jenazah itu mula dimandikan. Jenazah itu mula mandi, seolah-olah itu macam sembahyang fardu masa waktu. Kalau jenazah kat hospital lagi, dia tak ambil wuduk dulu. Tengah post-mortem ke, macam-macam sekarang kan, cerita kan. On the way ke, dia tak ambil wuduk. Orang biasa boleh. Orang normal boleh. Dia tak boleh. Dia tak boleh. Nanti jenazah sampai surau, dah masuk bilik, orang dah mula mandi, baru orang istiadah ni boleh ambil wuduk. Nanti dah kapan, dia boleh sembahyang. Itu masa yang dibenarkan untuk dia. Sama juga, dia nak sembahyang tahiyatul masjid. Dia kena masuk masjid dulu, dia keluar ambil wuduk, masuk balik, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ini untuk orang istiadah, untuk orang kecil catus. Kenapa? Dia mesti melahirkan sebab untuk permulaan wuduk dia. Dan kita tak faham, kita tak buat. Itu benda tu yang kita kena faham tu. Niat ni situ. Kalau kita batal wuduk, kita bolehlah niat ni. Tak apa, niat ni pun boleh, niat ni pun boleh. Lepas tu niat ni dia mengambil apa jua keadaan dan kaedah dan kondisi sah. Ini je nak kena hati-hati. Kalau ada wuduk, baru wuduk, jangan niat ni. Kena niat ni juga.
Orang istiadah, orang kecil jatuh, tak boleh niat ni. Dia kena niat ni juga. Jadi nak selamat, pakai ni. Dia tak boleh ni ke niat tu Ustaz? Kalau kata kita berwuduk kerana mengangkat hadas kecil, tak boleh? Dia sebab sebab Ustaz, orang istiadah ni hadas dia sentiasa ada. Tahu? Sebab kita wuduk ni untuk kita nikan daripada hadas kecil kan? Sebab tu memadai je kita kata angkat wuduk. Maknanya walaupun kita tak ada hadas kecil, kita boleh angkat wuduk. Tapi jangan cakap angkat hadas kecil. Jadi wuduk itu jadi je sebagai tajdid. Maksud saya kalau saya macam ni kata kita niat Ustaz, saya berwuduk kerana mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala, boleh tak? Jangan cakap angkat hadas kecil. Dalam keadaan kalau kita memang ada hadas kecil, tak apa. Kalau kita tak ada hadas kecil, macam kita baru wuduk, kita jangan cakap jangan hadas kecil. Sebab kita memang tak ada hadas kecil. Tak ada apa nak angkat. Atau kita ni sentiasa berhadas. Tadilah kencing tak tus, isyadah, buasir. Niat ni je. Saja ke wuduk Allah Ta'ala. Maksud saya macam ni saya nak faham macam ni. Saya rasa yang lain pun mungkin nak faham juga. Macam kata kita sebelum kita nak solat, kita rasa nak pergi buang air. Kita pergi buang air kecil. Jadi bila kita nak berwuduk, kita tak, kalau kita niatkan tu boleh. Kerana mengangkat hadas kecil. Boleh. Sebab kita memang tak ada wuduk. Dan kita bukan orang yang sentiasa berhadas. Kalau kita pergi buang air, kita di golongan istiadah, kita tetap kena niat ni. Bila kita buang air, kita dah buat perkara-perkara membatalkan wuduk. Membatalkan wuduk maknanya kita memiliki hadas. Faham Dan kita bukan orang istiadah, kita bolehlah nak guna ni boleh, nak guna ni boleh. Macam orang normal biasalah. Tapi Ustaz, kalau orang normal biasa nak renew balik guna niat. Nak renew guna ni. Okey. Nak renew jangan pakai ni. Nanti yang renew kedua tu tak sah. Maksud dia tiada perkara yang membatalkan wuduk sebelum tajdid wuduk. Gitulah keadaan dia. Tak susah kot nak faham. Boleh faham? Korang ada degree, ada diploma, ni simple je apa, susah nak faham. Begitu situasi tu. Situasi. Benda ni tak keliru, kita boleh faham. InsyaAllah boleh faham lah. Lepas tu tak susah lah. Okey. Habis. Tapi tak apa, kau tak faham, tanya. Kau mau tanya nanti WhatsApp. Ni saya cerita. Tapi ada benda tak boleh terang pakai WhatsApp. Lekuk-lekuk jari, tak faham ni. Ni kata telefon. Kalau telefon. Bercerita ke telefon tak apa. Betul-betul. Okey. Fardu wuduk atau rukun wuduk. Kebanyakan kitab dia tak guna rukun. Kebanyakan kitab diguna fardu. Sebab ada beza rukun dengan fardu. Kita ada cakap dulu kan, ada beza kan? Rukun ni wajib pada dia melaksanakan berturut-turut. Fardu ni tak wajib melaksanakan berturut-turut. Tu beza rukun dengan fardu. Kalau fardu, kita boleh basuh muka macam wuduk lah. Basuh tangan, basuh kepala. Nanti kita turun dekat paip bawah, kita buka paip bawah, kita basuh kaki, niat tersambung wuduk, sah wuduk kita. Cuma sunat dia berturut-turut. Sunat berturut, tak wajib. Tapi kalau rukun mesti berturut. Rukun tak boleh semayang baca Fatihah, rukuk keluar kejap, sambung iktidal, tak boleh. Ini tak boleh buat. Kenapa? Dia dikatakan rukun. Tu kita faham rukun dengan fardu ada beza. Fardu mandi, fardu tayamum. Rukun solat. Kalau rukun dia cerita kat solat. Kalau wuduk dia cakap fardu. Pada kebanyakan kitab cerita begitu kerana dia kata ada perbezaan. Fardu wuduk. Fardu dah faham. Benda-benda yang mengesahkan amal. Fardu ni benda mengesahkan amal. Rukun pun benda mengesahkan amal. Ada 6 perkara. Pertama, niat ini. Kita nak tengok fardu ni. Ini nombor 1. Niat. Okey. Sekarang nak belajar niat pula. Apa dia niat ni?
Dia ulama' dah tulis kaedah dia lah nak kenalkan niat ni macam mana. Niat ni lah perbahasan yang paling susah. Kenapa? Sebab niat tak nampak. Sama macam solat jugalah. Niat tak nampak. Kalau benda lain boleh nampak. Rukuk boleh nampak, Fatihah boleh dengar. Niat ni tak nampak. Jadi niat ni kita aja yang kena mesti ada ilmu dan kita mesti tengok betul tak betul. Kalau rukuk boleh tunjuk dengan orang, aku rukuk je ni, betul tak? Dia boleh tengok. Tapi niat tak ada. Sebab tu niat ni cara umum dia kena belajar perkara ni. Niat ni untuk dia kenal niat, dia kena belajar ni. Satu, nama dia, tujuh, wajah, niat. Solat pun sama juga. Lepas tu, nombor dua, dia kena belajar 6 syarat sah niat. Kalau dalam bab solat, dia ada lagi tambahan. Dalam solat, dia kena belajar lagi nombor 3. Rukun, niat. Ada lagi nombor 4. Ini rukun niat ada 3. 4, ini 3. 3 rukun niat. Lepas tu ada 4 martabat. Dalam martabat ni masuk di kaedah niat. Dalam solat dia masuk 4 sekali. Tapi kita nanti solat baru kita masuk ni. Sekali wuduk kita belajar yang nombor 1 wuduk dulu. Ini tujuan dia apa? Ini tujuan dia mengenalkan niat. Ini tujuan dia apa? Mengesahkan niat. Kenal niat, maknanya kenal rupa dia. Kenal rupa dia. Kita kata kita kenal orang ni. Oh, dia pendek-pendek. Kita kenal. Dia ada misai, kita kenal. Dia ada kerja kat sini. Dia ada anak. Mak dia ada lagi. Mak dia begini, begitu. Kenapa? Dia kenal. Kita tak kenal niat. Benda yang mengesahkan amal ni kita tak kenal. Ni bahaya. Nanti orang kata, niat macam ni cukup. Cukup. Kita dah cukup lah. Kenapa? Tak kenal. Akhirnya salah orang. Kita ingat kita niat. Rupanya kita tak niat. Berat lah. Tahu niat bila umur 35. Allah. Sembayang balik umur 15. 35 baru tahu niat apa. Dah tengok niat salah. Habis. Niat aku salah habis. Habis haji-haji umrah-umrah yang dah pergi dah pakai. Solatnya sembayang 20 tahun tadi. 15 sampai 35, 45. Baru tahu niat. Salah niat, habis, main habis. Sembayang lah 30 tahun pun. Itu benda tak dinilai. Kenapa? Salah pada rukun. Salah pada fardu. Apa fardu? Niat. Sebab tu ulama' ni, sayangnya mereka pada kita, dia bimbang, salah, dia buatnya modul-modul ni. Dan kita mereka. Supaya kita tengok, dah faham, dah kenal. Kenapa? Jangan salah sembayang. Yang kita semayang ni, kita semayang lewat, kita semayang ni, kita masih buat dosa. Kenapa? Mungkin semayang kita salah. Sebab Allah dah janji dalam Quran, inna solat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dah janji dah. Sesungguhnya solat ni cegah kita daripada munkar. Tapi kita masih buat munkar. Maknanya ada benda tak kena dalam solat ni. Takut solat kita tak sah lama ni. Semayang tak khusyuk, tak rasa, ada benda tak kena ni. Jadi pada dasar dia, ilmu ni kena belajar dulu. Amal satu hal. Okey. Wajah dia apa? Dia ada 7 benda yang mengenalkan dia. Satu nama dia apa? Niat ni ada takrif atau definasi. Apa definasi dia? Qasdun belajar tulis. Kalau tak nak tulis, dia tulis rumi je. Sampai tua sampai pencen dia tulis lagi. Tulis. Walaupun nampak macam obat nyamuk pun tak apa.
Betul, pelajaran kan? Gitu betul tak? Qasdun syai'. Qasdun syai'a. Muqtarinan. Awalun. Bifi'lih. Apa makna dia? Ini takrif, ini definisi. Macam tadilah kita kata definisi kan. Perbuatan menggunakan air pada anggota tertentu kan, dengan niat angkat adas, dengan syarat tertentu. Itu definisi wuduk. Ini niat ni, tak kira niat semayang ke, niat apa ke, ini definisi dia. Apa makna dia? Qasdun menyengajakan syai' sesuatu. Menyengajakan sesuatu apa? Nak faham tulis ni. Perkara. Muqtarinan, dengan menyertakan. Dengan menyertakan. Awalun, pada awal. Bifi'li, perbuatan. Itu rujuk pada perbuatan amal lah. Ini mana dia? Maknanya niat ini kita datangkan rasa sahaja, sengaja. Sebab tu kita niat, saja aku ambil wuduk, saja aku puasa esok hari, saja aku solat fardu zuhur, saja aku solat duha. Nampak tak? Nampak ulama masuk cakap sahaja dalam hati. Apa maksud dia ni? Menyengajakan ni. Maknanya buat dengan sedar, dengan nampak, dengan tahu, dengan faham. Itu maknanya qasdun. Tak pernah ke selama ni kita bertanya, kenapa saja-saja Bertanya siapa tak? Tanya mak ke? Tanya bapak ke? Bertanya tak? Tanya kawan ke? Kau pejabat? Kenapa tengah makan tengah kita tanya, kenapa kita niatnya dia saja, kenapa Bertanya tak? Mana pernah tanya, kita bukan peduli. Betul? Yang tanya tengah makan, lawa tu engkau engkau beli kat mana tu kita tahu. Itu kita nampak. Tapi pada amal-amal ni kita tak pernah tahu. Kita tak pernah tahu. Orang saja, aku saja. Kenapa saja? Entah mana aku tahu. Tanya bapak kita, kenapa bapak tak tahu? Entah Datuk kau ajar saja aku puasa tu hari. Saja Rupanya dia berkait dengan takrif niat. Dulu guru bagi contoh mudah je. Kau pergi belakang pondok tu, kau panjat kelapa. Tu saja tu. Tengah-tengah kau terlepas, berdebun jatuh bawah. Itu tak sengaja. Itu je mudah nak faham. Jadi buat dia dengan apa? Dengan sedar. Sedar dengan nampak, dengan faham macam mana ni, aku tengah semayang ni, aku tengah wuduk. Begitu, dengan sedar. Sedar itulah nama dia, sengaja. Menyengajakan satu perkara. Perkara apa? Kalau wuduk lah, kau semayang lah. Tayamum lah, mandi lah. Jadi perkara itu adalah perbuatan yang kita sengajakan tu. Masa bila nak sengajakan, sertakan rasa sengaja ni. Rasakan sengaja aku solat ni, sertakan dia. Bila nak sertakan? Pada awal perbuatan. Nampak tak? Tadi kita kata wuduk ni, muka, tangan, kepala, kaki. Perbuatan apa yang awal sekali? Ni nombor satu. Betul? Yang sunat tak kira lah. Basuh tapak tangan, kumur-kumur, masuk dalam hidung, tak kira lah. Muka. Jadi muka ni apa? Awal. Awal apa? Awal perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan amal. Wuduk. Jadi sebab tu lah masa air kena muka, masa ni lah kena letak. Itu sebab dia. Sebab tarif dia adalah pada awal perbuatan. Masa bila?
Sertakan. Basuh muka, sertakan. Kita sertakan tak? Sama-sama lah. Serentak. Sembahyang, masa bila niat takbiratul ihram. Kenapa niat takbiratul ihram? Awal perbuatan. Mana tahu sembahyang ni awal perbuatan dia takbiratul ihram? Daripada mana? Definisi solat. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan dimulai dengan takbir. Takbiratul ihram. Alright. Jadi niat ni kena sertakan awal perbuatan. Bila takbir, burung pun nak belajar tengok. Bila takbir disertakan, saja aku solat pada maghrib. Kenapa? Takbir itulah permulaan solat. Perbuatan yang mula-mula adalah takbir. Daripada mana? Daripada definisi solat. Lepas tu dah kena belajar apa-apa bagi definisi dulu. Mandi. Bila masa nak datangkan niat? Air kena badan. Kenapa? Air kena badan itu perbuatan. Yang pertama, ratakan air. Betul? Itu nama dia apa? Menyertakan. Faham tak tarif ni? Berarti pun kita tahu, oh badan dah masa takbir. Nak kita tanya kenapa bah? Kenapa niat takbir? Pusat lah bah. Allahu Akbar, hati pula nak rasakan. Kenapa tak niat masa rukuk ke sujud? Sebab tarif dia sertakan sahaja tadi tu pada awal perbuatan amal tu. Bukan tengah-tengah perbuatan. Faham Bukan kita betang sejadah tu dah kira aku sampai maghrib. Tak. Macam ada orang cakap ni. Start motor nak pergi masjid. Lagi mana? Masjid. Berapa sampai maghrib? Sampai kat sampai maghrib Allah Akbar tak niat. Kenapa? Tadi start motor dah niat. Itu bukan niat. Sebab bukan awal perbuatan. Mana ada awal perbuatan? Solat ini adalah beberapa perkataan, beberapa perbuatan dimulai dengan naik motor. Mana ada? Sebab tu ada fakta ni yang lama bagi ni. Mungkin zaman mereka beratus tahun dulu dah ada orang sebut. Memang benda-benda mudah ni orang suka je. Engkau tak susah lah apa ni niat-niat ni. Engkau keluar rumah ni nak buat apa? Memang maghrib. Tu niat lah. Itu kan niat. Betul tak? Ada orang cakap ni. Itu azam. Itu cita-cita. Itu hasrat. Betul? Belum buat lagi. Dulu ada orang komen dalam audio kuliah. Saya ajar bab ni. Ada orang komen. Apa ni susah sangat ni? Ini yang susah nak sembahyang ni. Bukan susah, engkau tak belajar memang susah. Dia nak Islam ni mudah. Memang Islam mudah. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Faham tak? Sebab tu untuk mengelakkan benda-benda salah yang masuk sekarang ni. Berlambak-lambak ni gitu ni. Kita memegang kata-kata ulama ni dan kita mereka supaya kita berpandu. Jangan salah. Ini kalau salah habislah sembahyang. Betul tak? Jadi dalam mazhab kita ini kaedah dia. Ikutlah kaedah dia. Dengan cara apa? Belajarlah. Belajarlah. Jadi tarif ni qasdun syai'. Menyengajakan suatu benda. Sebab tu kita niat sahaja aku. Ulama' ajar tu supaya datangkan rasa tu. Bila sembahyang ni nampakkan solat tu. Ingatkan aku tengah solat ni. Hadirkan hati. Itu nama dia sahaja. Okey. Boleh faham? Nanti sambung nombor 2 sampai nombor 7. Ingatkan saya lah mana berhenti. Boleh? Ini tak susah. Rasanya kau belajar tauhid lagi susah. Tapi kalau belajar dengan caranya betul, ikut dengan caranya betul, InsyaAllah boleh dapat. Tapi kalau minggu ni datang, 2 minggu tak datang, minggu ketiga datang, memang tak dapat. Tak dapat. Betul saya cakap. Benda ni bukan mudah tau. Nak faham niat pun bukan masa sejam. 2 jam baru habis ni. Nak cerita ni. Baru kita nampak definisi dengan niat je 2 jam baru belajar. Tak boleh belajar pada wuduk 2 jam 1,5 jam siap tak boleh. Baca boleh lah. Nak hurai tak boleh. Okey. InsyaAllah nanti kita sambung lagi
7 wajah niat pada perkara yang kedua. Dia 7 niat ada takrif, niat ada waktu, niat ada tempat, niat ada maksud, niat ada hukum, niat ada kaedah, niat ada syarat. Syarat apa? Pergi syarat sah pula. Ada 6. Kita belajar 13 perkara ni, nanti kita akan nampak ini dia niat dan ini cara nak musahkan. Kita tak faham, takut niat kita salah. Itu kita tahu, itu kesimpulan dia. Okey, cukuplah, insya-Allah. Nanti jumpa pada sambungan pada masalah niat, pada nanti tanda, tolong tanda ingat saya. Perkara kedua pada mengenal niat dalam cabang 7 wajah niat. Insya-Allah kita jumpa lain kali nanti. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrul insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Pasti banyak kurangan. Wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan pada hari ini, hari Jumaat, mengulu segala hari yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya bilik mesyuarat akan digunakan pada 10 pagi. So kita